Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kami akan mulakan. Sebab kalau ada yang masuk lewat pun, InsyaAllah mereka masih boleh mendengar lagi apa yang kami bualkan. InsyaAllah boleh terus ada recorded version ya. So, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan. Salam perkenalan sekali lagi. Saya Coach Ritz Muhammad Rizwan dan my other half Rashidah Zakaria, dikenali dengan nama Coach Shah. So hari ini kami diundang khas oleh Puan Siti Sarah daripada Mami Happy untuk kami kongsikan tentang Soleh English. Kami sudah berkenalan dengan Puan Siti Sarah sejak beberapa tahun yang lepas ketika kami menghasilkan sebuah set DVD Islamic Children's Songs pada ketika itu, dan kali ini Alhamdulillah kami sudah menjenamakan program kami dengan nama yang baru, iaitu Soleh English. Jadi insyaAllah hari ini kami akan kongsikan dengan ibu-ibu, puan-puan sekalian, apakah itu Soleh English dan apakah itu home pack of Soleh English activity book, insyaAllah. Jadi kita akan buat ala-ala treatmentnya, ala-ala temu bual ya. Saya akan menemu bual Coach Shah dan Coach Shah akan menceritakan seolah-olah saya ini seorang wartawan lah. Tapi memang Coach Ritz adalah bekas wartawan, pernah berkhidmat sebagai wartawan di The New Straits Times sebelum ini. Itu wartawan surat khabar, berbeza dengan wartawan broadcast television ya. So walau bagaimanapun, insyaAllah kita mulakan. Sekali lagi, Assalamualaikum. Terima kasih Puan Siti Sarah, terima kasih ibu-ibu yang ada lebih kurang 22 orang bersama kami pada ketika ini. InsyaAllah kita mulakan dengan berkenalan dengan apakah itu Soleh English, Coach Shah. Right. Soleh English adalah satu penjenamaan baru kepada program bahasa Inggeris yang telah kami jalankan selama ni. Bukanlah maksudnya sebelum ini program tu tak soleh. Tapi biasakan kita as we move, as we grow, kita dapat belajar perkara baru, kita nak tambah baik apa yang kita dah buat. Jadi Alhamdulillah pada tahun 2017-18 kami nampak bahawa ada kelompongan, there is a gap dalam pasaran pengajaran dan pembelajaran bahasa Inggeris di Malaysia. Jadi konteks Soleh English adalah memudah cara pembelajaran bahasa Inggeris untuk anak-anak Malaysia. Kalau boleh saya khususkan lagi untuk anak-anak Melayu, orang Islam. Dalam masa yang sama, ia tidak menghalang anak-anak lain, bangsa lain, agama lain untuk turut sama mendapat manfaat daripada Soleh English. Soleh kita ambil maksud yang paling asas. Soleh means good. Good in a sense that bila dia bercakap, dia menggunakan bahasa Inggeris yang baik, yang tersusun, yang rapi, yang teratur dengan pilihan perkataan yang bagus. Good in the sense that the message is good. Apa yang disampaikan itu baik dan benar. Ramai orang, ataupun kita tengok kan, ramai yang fasih berbahasa Inggeris. Bila bercakap, bunyi macam American, bunyi macam British. Ya, whatever, ya. Tebal slangnya, cantik, tetapi tidak disekalikan dengan adab. Kita faham bahawa budaya berbahasa Inggeris ini tak sama dengan budaya kita. Orang Nusantara yang penuh dengan adab, tata susila, rasa hormat. Kalau cakap bahasa orang putih ni dengan mak ayah pun boleh cakap I, you, betul? Kita tak akan buat macam tu dengan ibu ayah kita sendiri. Kita ada bahasa hormat, bahasa santun. Jadi dekat sini, dia akan jadi satu konflik bila kita nak memilih mahu anak itu fasih berbahasa Inggeris. Jadi dia pun tengoklah cerita, kartun, dan dapat English. Dari segi English tak ada masalah. Bila bercakap bunyi macam pernah duduk overseas tapi tak pernah pergi pun, sebab boleh dapat daripada TV, daripada radio. Jadi dekat sini pentingnya kita mencari sumber bahasa Inggeris yang baik, yang berkualiti, yang tak lari, dia tak clash dengan nilai-nilai yang kita pegang. Okay, jadi tadi good dari segi good English, number 2 good content, and number 3 the process must be good too. Ramai yang nak anak tu cepat berbahasa Inggeris. Kami dulu pun macam tu juga. Kita nak anak kita cepat speak English, cepat keluarkan English. Jadi ada keadaan di mana kita kadang-kadang memaksa English itu keluar
walhal anak-anak belum bersedia lagi. Jadi itu bukan proses yang soleh, bukan proses yang baik. Disimpulkan semuanya menjadi dalam satu tagline soleh English, using good English to do good, to be good, insyaAllah. Dalam bahasa Melayu, guna bahasa mat saleh untuk beramal soleh. Itu sedikit latar belakang soleh English, penceritaan the why of soleh English. Jadi bila kita nak cerita tentang soleh English, kita bukan nak cakap more of apa feature dia, apa ciri-ciri, tetapi cerita the why, mengapa soleh English itu ada. Terima kasih Coach Shah kerana menjawab soalan pertama. Ada beberapa soalan yang saya akan tanya dan saya akan menjawab sendiri juga ya. Boleh begitu, tak ada masalah. Puan-puan yang baru bersama kami, selamat datang. Welcome aboard Soleh English Activity Book bersama dengan tim ejen-ejen Mami Happy. Baik, saya ingin teruskan dengan sedikit penceritaan tentang asal-usul bagaimana kami boleh memulakan kerjaya kami dalam bidang pengajaran dan penghasilan produk berkaitan bahasa Inggeris, supaya dia boleh menjadi sedikit anda boleh nampak dari mana asalnya idea-idea ini muncul ya. So basically sebenarnya saya dahulu bersekolah di sebuah sekolah agama rakyat di Bukit Mertajam, Pulau Pinang, sekolah yang bersistemkan pondok. Saya habis belajar di sekolah itu, saya masuk ke UIA dalam bidang pengajian bahasa Arab. Sepatutnya jadi ustaz Arab lah, tapi pada tahun kedua pengajian di UIA ketika itu saya bercadang, saya memutuskan untuk menukar pengajian kepada kewartawanan. Maka itulah berakhirnya saya sebagai seorang wartawan. Dan my other half, Coach Shah here, belajar di sekolah menengah di Texas, Amerika Syarikat. Ketika itu mengikut ibunda beliau menyambung pengajian di sana, dan beliau bila mula sampai di Texas, beliau perasanlah pada ketika itu yang beliau rasa dah pandai bahasa Inggeris, tapi sampai di Texas semuanya berubah ya. Beliau terpaksa memulakan kelas pengajian bahasa Inggeris dari kelas yang paling bawah ke paling basic bersama pelajar-pelajar kelas peralihan. Okey, jadi pengalaman saya di sebuah sekolah agama rakyat belajar bahasa Arab, dan pada ketika itu ketika di sekolah saya antara pelajar yang paling advance bahasa Inggerisnya kerana rakan-rakan lain tidak mendapat pendedahan yang banyak dalam bahasa Inggeris. Coach Shah, pengalaman belajar di Texas begitu menjadikan beliau mendapat pendedahan cara belajar bahasa Inggeris daripada asas yang paling bawah pada ketika umur belasan tahun, bukan daripada umur kanak-kanak kecil. Jadi apabila kami bertemu di UIA dan alhamdulillah mendirikan rumah tangga, dan apabila kami mula berpindah tinggal di kampung halaman saya di Taiping, Perak pada tahun sekitar 2002, kami memutuskan untuk membuka kelas tuition bahasa Inggeris. Dan pada ketika itu, jika puan-puan ingat, kerajaan Malaysia memperkenalkan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Jadi ketika itu ramai orang, termasuklah guru-guru bahasa Inggeris, guru-guru sains dan matematik, mencari peluang untuk belajar bahasa Inggeris supaya mereka boleh mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Mungkin ada puan-puan cik-puan yang menonton adalah produk PPSMI. Sebab saya pasti yang menonton ni lagi muda dari kami, kan? Jadi mungkin masa sistem sekolah dulu, puan-puan cik-puan melalui sistem PPSMI. Jadi latar belakang kami bukan latar belakang orang yang belajar TESOL ataupun bidang pengkhususan mengajar bahasa Inggeris. Saya seorang wartawan, Syah seorang yang belajar sains politik, kemudian buat masters dalam bidang sosiologi. Bila kami nampak ada ruang dan peluang untuk kami membantu pada ketika itu, kami membuat research, membuat kajian, dan kami cuba membuat pendekatan yang berbeza daripada guru-guru bahasa Inggeris yang formal, iaitu kami mengadakan pendekatan untuk menarik orang minat bahasa Inggeris dan menggunakan kemahiran yang kami ada, macam mana kami boleh menguasai bahasa Inggeris. Jadi apabila kami memulakan program bahasa Inggeris kami, ketika itu kami pergi ke sekolah-sekolah di seluruh tanah air, mengadakan program di sekolah-sekolah bersama remaja dan sekolah rendah. Kami ajak mereka untuk berseronok dengan bahasa Inggeris, bergembira, mencari jalan-jalan dan permainan-permainan yang akan menjadikan bahasa Inggeris itu benda yang menyeronokkan. Sebab kalau biasanya di sekolah,
guru-guru akan lebih fokus kepada exam orientation, program-program yang berteraskan peperiksaan. Jadi kadang-kadang guru-guru tidak sempat untuk bermain dengan bahasa. Jadi kami memberi idea dan kami memberi cadangan kepada guru begini cara untuk menyeronokkan sesi pembelajaran. Okay. Jadi fast forward kepada program bahasa Inggeris yang kami lakukan. Kemudian pada satu ketika apabila kami mendapat peluang untuk mengajar bahasa Inggeris di sebuah kampung orang asli di Royal Belum pada ketika itu tahun 2013, kami nampak ada satu lagi ruang yang kami boleh ambil, peluang yang kami boleh ambil, iaitu kami perlu mengajarkan bahasa Inggeris dengan cara yang lebih holistik, lebih simple dan holistik, iaitu yang ada sedikit pendekatan rohani di situ. Jadi alhamdulillah Allah ilhamkan kami untuk menukar 10 lirik lagu nursery rhymes. Okay, 10 lirik lagu nursery rhymes supaya dia ada konten Islamik. Lagu pertama, Coach Syah, ceritakan sikit pengalaman macam mana kita boleh hasilkan lagu pertama yang menjuruskan kita menghasilkan soalan English. Baik. Bercakap tentang lagu nursery rhymes, lagu kanak-kanak adalah sumber bahasa yang bagus. Sama masa kita membesar dulu pun, ibu, nenek menyanyikan lagu-lagu rakyat, lagu dodoi kepada kita. Jadi di situ adalah bahan ataupun konten bahasa pertama yang kita dapat untuk ada sumber bunyi dan sumber perkataan yang bagus. Jadi bila kelahiran anak yang kelima, Khadijah, setelah sebelum tu 6 tahun beza antara Khadijah dengan kakaknya. Jadi dah agak terlupa sedikit lah nak main dengan baby, nak nyanyi-nyanyi. Jadi pada satu hari hujan di luar, hujan turun dan waktu tu saya sedang sedang pakaikan baju untuk Khadijah, baru lepas mandi. Kemudian saya terfikir, kan bagus kan mak-mak ni kalau dengan anak, kan dia kena nyanyi, bagi anak tu gembira, bagi anak tu rasa seronok. Jadi bila hujan turun, lagu yang terlintas di kepala saya waktu tu ialah lagu Rain Rain Go Away. Because itu normal kan kalau kita di tadika, masa tadika dulu kalau lagu hujan, Rain Rain Go Away. Rain Rain Go Away, come again another day. Kemudian saya berhenti, kenapa hujan nak kena halau? Masa kecil kita tak fikir, masa kecil kita nyanyi aja. Ni dah besar, dah umur 40 lebih. Kenapa nak kena halau hujan? Apa kata kita tukar lirik? Rain is a blessing from Allah Ar-Rahim to all of us living things so we can live and keep growing. That was the moment that we had this idea of changing. Kita nak tukar lirik-lirik konvensional kepada lirik yang ada message, yang selari dengan nilai-nilai yang kita pegang. Semua itu memang saya percaya Allah mudahkan, daripada satu lagu kepada lagu kedua, lagu ketiga dan alhamdulillah 10 lagu. Dan saya pasti dalam antara ejen-ejen Mami Happy ni pun adalah antara ejen-ejen yang turut memasarkan, membantu kami menyampaikan Islamic children songs kepada family-family di Malaysia. Jadi itu asalnya. Jadi kemudian kami nampak bahawa inilah dia satu misi yang bagus dibuat dengan sungguh-sungguh, bagus disebarluaskan, iaitu misi mengajar bahasa Inggeris dengan konten yang baik, dengan message yang bagus, dengan proses yang teratur. Dan kami memang target the customer segment tak lain tak bukan adalah anak-anak, ibu-ibu ayah di Malaysia. Sebab itu memang jelas nampak bila kami mengajar bahasa Inggeris, memang ada masanya bila mengajar bahasa Inggeris itu bahasa ibunda digunakan. Ada masa bila nak terangkan sesuatu, kami gunakan bahasa yang anak ataupun pelajar faham dengan cepat, iaitu bahasa Melayu. Tetapi semasa bermain, semasa beraktiviti, waktu itu kita gunakan target language which is English. So itu sedikit latar belakang yang membawa kepada pertemuan kita hari ini, iaitu bercerita tentang Soleh English Home Learning Pack. Baik. Apa kata kita buat satu tertanggal. Boleh dengar ke? Boleh dengar? Kalau boleh dengar. Baik.
Sebelum kita meneruskan lagi tentang apakah kandungan yang ada di dalam buku Soleh English ini, kami ingin mengajak ibu-ibu, perempuan yang bersama kami pada ketika ini untuk pergi ke tepi pantai. Jom, kita pergi tepi pantai. Minta maaf ya, kita bayangkan kita pergi ke tepi pantai. Tak boleh keluar sekarang. Tak boleh keluar. Tak apa, kita bayangkan seketika ya, kerana ini penting. Sebab untuk menjelaskan apakah yang ada di dalam Soleh English ini, kita kena bayangkan kita berada di tepi pantai. Kalau anda memang tinggal di tepi laut, tahniah. Kalau tidak, bayangkan satu ketika dulu di Port Dickson lah yang paling dekat. Begini, kalau kita nak menikmati lautan, menikmati laut, kita ada beberapa tahap yang kita boleh lakukan. Contoh, tahap pertama, ya, kalau kita di tepi pantai melihat pemandangan saja, itu tak masuk air langsung, itu lainlah perkaranya. Tapi perkara yang paling simple, bila orang nak menikmati air laut, mereka akan masuk dan berenang. Jadi maaf ya. Jadi bila seseorang itu nak menikmati lautan dengan masuk ke dalam lautan, tahap pertama yang paling cetek kita panggil tahap snorkeling. Tahap apa, Kak Syah? Tahap snorkeling. Ya, kalau anda biasa snorkeling, kita akan pakai goggles yang kita akan pakai satu tube untuk bernafas. Kita akan berenang di permukaan air sambil melihat terumbu karang dan ikan-ikan berwarna-warni di atas lebih kurang 1 ke 2 meter dari paras permukaan laut. Mungkin kita hanya boleh melakukan perkara ini dalam beberapa minit, beberapa jam sahaja. Selepas tu kita pun naik. Tapi kalau orang yang betul-betul mahu menikmati laut, dia akan masuk ke satu tahap kedalaman yang lebih, iaitu kita panggil sebagai Scuba diving. Scuba diving. Pakai oxygen tank, pakai diving suit, dia akan masuk lebih dalam ke dalam lautan, dan bila dah masuk tahap scuba diving, anda dapat melihat lebih banyak lagi keindahan lautan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dalam, nampak kapal tenggelam, nampak kapal karam, nampak lagi ikan-ikan yang lebih eksotik ya. Tahap ketiga, S juga kita sebut sebagai submarine. Submarine ni tahap kedalaman yang lebih jauh ke dalam. Okey. Kalau anda pernah lihat cerita Titanic, macam mana cerita Titanic dihasilkan, apabila submarine itu boleh pergi ke kedalaman beberapa kilometer dari paras permukaan laut, dan mereka dapat melihat benda-benda yang subhanallah luar biasa. Kapal karam, ikan-ikan seperti ikan anglerfish ya, yang ada ekornya yang di atas kepala yang mengeluarkan lampu begitu. Jadi 3 tahap ni kita ulang balik, Coach Syah. Apa tahap pertama? Tahap pertama, snorkeling. Tahap kedua? Tahap kedua, scuba diving. Tahap ketiga? Tahap ketiga, submarine. Okay, baik. Pada permulaan pendekatan program bahasa Inggeris yang kami bawa dahulu, sejak tahun 2003, 2004, 2005 dan beberapa tahun yang pertama itu, kami hanya membawa bahasa Inggeris kepada para pelajar di tahap yang pertama sahaja, iaitu tahap snorkeling sahaja. Kami mengajak mereka untuk melihat bahasa Inggeris lebih kurang tahap surface saja, iaitu melihat bahasa Inggeris sebagai satu bahasa yang boleh digunakan untuk cemerlang dalam peperiksaan, boleh lancar bertutur dalam temu bual, dalam temu duga, boleh meningkatkan kecemerlangan dalam hal-hal duniawi. Okey, itu technical partnya dari segi snorkeling itu. Jadi kedalamannya cetek. Jadi bila pelajar hanya melihat bahasa Inggeris sehingga ke tahap itu, apabila mereka menghadapi kesukaran nak faham, kesukaran nak mengingat, dia akan cepat tinggal. Sebab bila orang snorkeling, dia tak lama, dia sekejap je kan. Tapi kalau orang nampak bahasa Inggeris sebagai satu kekuatan untuk menambah keyakinan diri, self-confidence, to communicate with other people, dia akan nampak benda ini sebagai satu kemahiran, dan dia mahu terus belajar supaya dia boleh gunakan kemahiran berbahasa Inggeris untuk mencapai benda yang lebih banyak. Jadi kalau snorkeling, dia tengok-tengok saja ikan. Tapi kalau scuba diving, dia boleh menyelam, dia boleh ambil mutiara barangkali. Yes? Tapi sampai satu tahap, apabila kami dah mengajar bahasa Inggeris lebih dari 15 tahun, dan alhamdulillah, saya kena bagi kredit kepada rakan baik kami, Tuan Fazrul Ismail daripada Akademi Sinergi. Sekarang beliau bersama dengan Rumah Ngaji Karangcraft. Beliau, kami pergi untuk sesi coaching sebenarnya, untuk tanya tentang strategi bisnes. Tapi apabila beliau coaching kami, beliau menanyakan soalan demi soalan, dan ada ketikanya kami tiada jawapan. Terutamanya soalan, apa yang Quran cakap tentang bahasa Inggeris?
Masya Allah, tergamam, terbeliak biji mata. Mana ada sebutan bahasa Inggeris dalam Al-Quran? Itulah namanya pengenalan pertama kami kepada tadabbur Al-Quran. Jadi apabila kami belajar solusi kehidupan dalam Al-Quran, build your legacy, kita cuba menyelam lebih dalam. Itu kita nak masuk bab yang dipanggil sebagai scuba submarine. Kita cuba menyelam. Bahasa Inggeris ni, apakah mesej sebenarnya, tujuan utama bahasa Inggeris yang kami lakukan ni. Jadi kami melihat bahasa Inggeris kalau dulu nak bantu pelajar cemerlang, yang kedua nak bagi dia confident, yang ketiga satu benda yang sangat-sangat penting yang kita sebagai orang Islam perlu jelas, iaitu apakah fungsi bahasa Inggeris bila kita dah masuk dalam kubur nanti. Subhanallah. Apakah yang Allah cakap tentang bahasa Inggeris? Jadi itu yang saya nak maksudkan sebagai level submarine. Jadi bahasa Inggeris yang cuba dipelajari, yang cuba difahami, yang cuba digunakan oleh manusia pada ketika ini dan di sekolah-sekolah di mana jua, apakah tujuan paling utama bahasa Inggeris tersebut. Jadi pendekatan yang kami bawa dalam Soleh English ini adalah kami nak membawa bahasa Inggeris supaya dia boleh masuk ke level 3 tahap yang sangat-sangat bernilai ini. Bukan nak mengatakan submarine penting, snorkeling tak penting. Snorkeling technical, scuba diving kemahiran. The values, yang paling dalamnya adalah values, nilainya bahasa Inggeris. Jadi kalau seseorang itu, saya bagi contoh yang paling simple, contoh yang paling mudah, orang yang nak belajar bahasa Inggeris, jika dia belajar kerana mahu dekat dengan pencipta bahasa Inggeris, maka dia akan merasakan keindahan bahasa itu. Bukan bahasa Inggeris itu, tapi bahasa. Sebab dia akan merasakan segala deria yang digunakan untuk bertutur, membaca, mendengar dan juga apa-apa deria untuk menggunakan bahasa Inggeris sebagai satu nikmat kurniaan daripada Tuhan. Dan apabila dia belajar bahasa Inggeris untuk membesarkan Tuhan yang mencipta bahasa Inggeris, dia akan menjadi benda yang sangat-sangat indah. Macam ceramah pula ustaznya. So, Coach Shah, sekarang ni kita akan terus masuk kepada apakah yang kita maksudkan dengan Soleh English dari segi technical partnya. Sambil-sambil itu kita akan menyelam ke dalam dan menampakkan kepada anda berapa bernilainya Soleh English ini.